Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akan tiba ke atas manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar untuk berpegang teguh pada agamanya akan menjadi seperti seorang yang sedang menggenggam bara api. 7 makna sabar. 7 makna sabar. 7 makna sabar. bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan lapisan makna. Satu perkataan bisa bercambah membentuk pelbagai interpretasi dengan setiap satunya memiliki nada, sifat, dan fungsi yang berbeza, namun semuanya tetap saling berkaitan. Untuk benar-benar memahami konsep sabar dalam bahasa modern, kita harus mengenal pasti 7 makna yang terbit daripada akarnya. Untuk itu, kita akan meneroka bagaimana setiap makna itu digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Makna yang pertama adalah kesabaran atau patience, yang bermaksud kebolehan untuk menerima atau bertahan dalam situasi yang sukar tanpa merasa terganggu maupun cemas. Sifat ini amat penting semasa menghadapi ujian seperti kebosanan, kelewatan, gangguan, kejengkelan, kesukaran, kesakitan, penderitaan, dan sebagainya. Ia memerlukan seseorang untuk menenangkan hati sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad 23122. Sesiapa yang cemas akan menanggung keburukan yang dibawa oleh sifat cemas itu. Ia juga menghendaki kehadiran rasa ridha dengan ketentuan Allah sebagaimana yang ditunjukkan dalam sabda Nabi Ya'qub alaihi salam menerusi ayat 18 surah Yusuf. Maka aku akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Yakni kesabaran yang hadir bersama ketenangan jiwa tanpa bersungut, membantah, atau tidak berpuas hati. Makna yang kedua adalah daya ketahanan atau endurance, yang merujuk pada kebolehan untuk bertahan dalam proses atau situasi yang payah atau tidak menyenangkan tanpa menyerah kalah. Sifat ini sangat diperlukan ketika menghadapi ujian yang panjang, berterusan, atau berbagai-bagai, dan bagi membuktikan, memelihara, dan meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang. Antara contoh yang dapat dilihat adalah melalui pujukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 34 surah Al-An'am. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau juga telah ditolak, tetapi mereka tetap bertahan terhadap penolakan dan penganiayaan sehingga datangnya pertolongan kami kepada mereka. Serta dalam ayat 155 surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal berfirman, Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan tanaman. Tetapi sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang bertahan. Makna yang ketiga adalah keteguhan atau steadfastness, yakni ketegasan hati, minda, iman, keyakinan, prinsip, kesetiaan, kepatuhan, tujuan, azam, dan wawasan yang tidak goyah. Sifat ini disertai dengan kestabilan dalaman, kekonsistenan, dan kemapanan jiwa walaupun menghadapi segala bentuk rintangan maupun tentangan. Dan sifat ini terpancar melalui kata-kata tentera Talut dalam ayat 249 surah Al-Baqarah. Sudah berapa banyak pasukan kecil yang telah berjaya menewaskan pasukan yang jauh lebih besar dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang teguh. Ia juga dapat dilihat dalam ayat 142 surah Ali Imran, di mana Allah Ta'ala mengingatkan mereka yang merasakan dirinya sudah beriman. Apakah engkau menyangka bahwa engkau akan memasuki syurga tanpa Allah membuktikan siapakah di antara kalian yang benar-benar berjuang dan yang memiliki keteguhan? Makna yang keempat adalah ketabahan atau perseverance. Ia bermaksud usaha yang berterusan dan berdedikasi untuk mencapai atau melengkapkan sesuatu, meskipun menghadapi kesukaran, halangan, atau kelewatan dalam menggenggam kejayaan. Surah Al-Asr mengajar kita bahawa untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat sebagai satu umat, ketabahan mestilah diamalkan secara berjemaah. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, serta saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan kepada ketabahan.
Sementara itu, surah An-Nasr pula, selain menjadi sumber inspirasi ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam sepanjang hayatnya, dari masa keterasingan hingga saat Manusia memasuki agama Allah beramai-ramai, juga mengingatkan kita bahawa setiap kejayaan itu hakikatnya daripada Allah Jalla Jalaluhu. Makna yang kelima adalah ketetapan atau konstansi. Komitmen yang konsisten, stabil, dan tidak goyah yang dikekalkan sepanjang masa, walaupun ketika tiada sebarang tekanan maupun paksaan dari luar. Sifat ini sangat penting dalam memastikan kesinambungan amal soleh, serta sangat diperlukan untuk memelihara dan menyuburkan akidah, penyucian jiwa, akhlak, dan ibadah. Salah satu gambaran yang jelas dapat dilihat melalui perintah Allah dalam ayat 132 surah Toha. dan perintahkanlah keluargamu dan orang-orangmu untuk mendirikan solat, dan tetaplah dalam mematuhinya. Dan intipati sifat ini turut disebut dalam sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terakam dalam Sahih Al-Bukhari 6464. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara tetap dan konsisten, meskipun ia hanya sedikit sahaja. Makna yang keenam adalah pengurungan atau confinement yang membawa maksud tindakan preemptif atau usaha proaktif untuk mengekalkan diri dalam sempadan hukum hakam yang telah ditetapkan secara jasmani atau rohani dengan membatasi kehendak, percakapan, pergerakan, tindakan, atau kebebasan, sama ada melalui pengehadan, pelaziman, atau pemaksaan. Ia digunakan bagi mengawal nafsu dan mendisiplinkan diri daripada melakukan dosa. Antara contoh yang paling jelas bagi sifat ini adalah melalui ayat 28, surah Al-Kahf. Dan kurunglah dirimu bersama mereka yang menyeru Tuhannya pagi dan petang dengan mengharapkan keredaannya. Dan janganlah engkau membiarkan matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ayat ini bukan sahaja mengajar kita untuk mengurung diri daripada cinta dunia, malah turut menunjukkan bahawa cara yang terbaik adalah dengan kekal bersama mereka yang mendambakan akhirat, walaupun mereka itu tidak memiliki apa-apa pun kelebihan duniawi. Dan makna yang ketujuh adalah sekatan atau restraint, yang bererti tindakan atau usaha untuk menyekat dorongan hawa nafsu yang kuat, emosi yang membuak-buak, atau tingkah laku yang terburu-buru daripada meletus, bagi menghalang diri daripada terjerumus ke dalam kesalahan, dosa, dan kemudaratan. Sifat ini memerlukan tekad untuk terus kekal dalam had-had yang telah ditetapkan oleh syarak ketika diri ditarik, digoda, ditekan, atau dirangsang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencontohkan sifat ini dalam ayat 23 hingga 29 surah Yusuf. Dalam kisah ini, Nabi Yusuf alaihi salam telah berjaya menangkis godaan seorang wanita melalui ilmu, doa, usaha, dan pertolongannya. Pengajaran sifat ini juga dilihat menerusi kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam dalam surah Al-Kahf, di mana Nabi Musa telah tergesa-gesa dalam membuat penilaian dalam ayat 71, membuat kesimpulan sebelum mendengar penerangan dalam ayat 74, dan tertarik sehingga terlupa janji dalam ayat 77. Namun, sesiapa pun tidak boleh menganggap Nabi Musa alaihi salam tidak sabar, kerana selain pertembungan dua ilmu yang jauh berbeza, baginda adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi. Kesimpulannya, ketujuh-tujuh makna itu boleh saling bertukar tempat, bertindan, malah berkumpul kesemuanya sekali, mengikut konteks ayat. Dan semua makna itu berada dalam kerangka yang lebih luas, yaitu mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, mengharungi takdir yang sukar, serta menghadapi ujian sepanjang perjalanan menegakkan tauhid dan menghidupkan sunnah. Bersambung, insya Allah. Nantikan dengan sabar.